Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tersambung kita ni Fadailus Sadaqah, kelebihan sedekah. Karangan Syekhul Hadis Maulana Hadrat Zakaria Muhammad Zakaria Alias, Mudir Madrasah Syekhul Hadis di Mazahirul Ulum, Shahranpur, India. Jadi bersama balik kita ni, semasa Hadrat Sa'ad ibn Waqqas cerita pasal kematian lagi dah, peristiwa-peristiwa ketika kematian. Salih lah, baik. Semasa Hadrat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, beliau berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Bawalah jubahku yang dibuat dari bulu." Jubah yang begitu buruk itu telah dibawa kepadanya. Beliau berkata, "Dengan jubah inilah aku hendak dikapankan. Inilah jubah yang aku telah memakainya ketika menyertai peperang Badar." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dekat mati tu, dia suruh pakai dia masa perang Badar yang buruk tu lah. Baju jubah daripada bulu dia. Hadrat Abdullah ibn Quraisy ketika hampir meninggal dunia dan mengalami nazak, Hadrat Abdullah ibn Zubair dan Hadrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu telah pergi menziarahinya. Jadi Ibn Zubair dan Ibn Abbas ni ziarah Abdullah Amir ibn Quraisy. Ibn Zubair dan Ibn Abbas pergi ziarah dia. Beliau berkata kepada orang-orangnya, "Lihatlah, kedua-dua saudaraku ini sedang berpuasa. Jangan pula dengan sebab kematianku mereka terpaksa lambat berbuka puasa." Jadi gitu ni. Abdullah bin Zubair radhiyallahu berkata, "Aku sangka bahawa perkara yang boleh menghalang kamu dari melayani orang dan kemurahan hati hanyalah nazak dan kesakitan mati. Tetapi kini aku lihat perkara itu pun tidak dapat menjadi penghalangmu." Jadi dia sakit pun dia masih sibuk nak layan tetamu dia. Gitulah kelebihan dia. Beliau meninggal dunia dalam keadaan makanan sudah pun dihidangkan untuk tamunya. Ammar ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, semasa Hadrat Utbah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia. Utbah bin Abi Sufyan hampir meninggal dunia, aku telah pergi kepadanya, yakni Ammar ibn Aus pergi dah. Beliau dalam keadaan nazak, yakni Utbah ibn Abi Sufyan. Beliau dalam keadaan nazak, katanya kepadaku, "Semasa aku ini hendak pergi ke akhirat, aku hendak memperdengarkan sebuah hadis kepada kamu." Beliau dekat mati dia lagi ajar hadis dia. Di sini aku telah dengar dari saudaraku Hadrat Ummu Habibah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi lah. Adik-beradik dia lah. Iaitu anak kepada Abu Sufyan lah, termasuk Ummu Habibah ni. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda bahawa siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat duha, 12 rakaat salat duha kerana Allah Ta'ala, yakni dengan ikhlas pada setiap hari, maka baginya Allah Ta'ala akan menyediakan sebuah mahligai dalam syurga. Dia lagi ayat hadis tu dah. Inilah semangat mereka untuk menyebarkan agama dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga dalam keadaan nazak pun tidak dapat menghalang mereka dari berbuat demikian. Apabila Muhammad ibn Munqadar rahmatullah alaih sedang hampir kematian, Muhammad ibn Munqadar, beliau mula menangis. Telah ditanya kepadanya, "Apakah sebabnya Tuhan menangis?" Beliau menjawab, "Aku menangis bukanlah kerana aku pernah melakukan suatu dosa. Bahkan mengikut pengetahuanku, aku tidak pernah buat dosa dalam sepanjang hayatku. Aku menangis kerana aku tidak tahu sama ada pernah berlaku sesuatu yang telah aku anggap sebagai perkara biasa saja, tetapi di sisi Allah adalah berat." Selepas itu beliau membaca Al-Quran, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Yang terjemahannya, bagi mereka ada keputusan dari Allah yang mereka tidak pernah menyangkanya. Surah Zumar 47. Jadi takut dah. Jadi dia menangis. Muhammad ibn Munqadar menangis. Bertanya apa, dia takut Allah hisap. Dia tak tahu benda tu salah atau tak khabar lah, tak sedar. Padahal benda tu di sisi Allah salah. Apabila Hadrat Ibn Abdul Qais rahmatullah alaih hampir mati, beliau menangis. Ibnu Abdul Qais. Salah seorang bertanya, "Tuan pun menangis, sedangkan Tuan pernah melakukan sekian-sekian mujahadah kerana Allah Ta'ala." Kuatlah orang imam ibadah, bukan kita orang alim, orang abid, orang kuat ibadah. Beliau menjawab, "Aku menangis bukan kerana takut mati atau tamak pada dunia.
Aku hanya menangis kerana hari ini aku kehilangan puasa dalam panas terik di tengah hari pada musim panas dan solat tahajud di hujung malam pada musim sejuk. Jadi takut tak boleh buat ibadah. Ini pasal puasa panas ni payah nak puasa, tapi puasa juga. Tahajud waktu sejuk ni payah nak bangun, payah dah. Tapi dia takut dia semaya juga. Tiba-tiba mati ni tak boleh dah, sejuk ke panas betul-betul dah, tak boleh nak semaya dah, mati dah. Begitulah dia sedih. Semasa Hadrat Hasan radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, beberapa orang berkhidmat kepadanya, kepada Hasan. Hasan ni Hasan Basri ke Hasan cucu Nabi nak? Apalah dah. Mereka meminta, silalah Tuan memberi suatu nasihat terakhir. Saya rasa Hasan Basri ni. Beliau berkata, aku hendak memberitahu 3 perkara kepada kamu. Setelah mendengarnya, kamu kena beredar dari sini. Jadi 3 perkara yang beri nasihat. Biarlah aku pergi dalam keadaan sunyi ke tempat aku tujui. Selepas itu beliau berkata, pertama, kamu hendaklah terlebih dahulu membuat sesuatu kebaikan sebelum orang lain disuruh membuatnya. Jadi dia berebutlah nak buat kebaikan. Biar dekit tu, jangan tak dekor ke tak. Berebut soh tamu kau. Tentuk bila kau, dia buat benda-benda baik ni biar kita depan dulu. Kita buat dulu, jangan dekor lain. Berebut buat benda baik ni. Yang kedua, hendaklah kamu terlebih dahulu meninggalkan suatu kejahatan sebelum kamu larang orang. Jadi kita tinggal benda jahat sebelum kita larang orang dah. Yang ketiga, setiap langkah yang kamu langkahi akan mendatangkan manfaat ke arah syurga atau mudarat ke arah neraka. Oleh itu, fikirlah baik-baik sebelum memulakan langkahan. Jadi kita fikir benda yang kita nak buat ni, benda beri faedah kepada kita sehingga bawa kepada syurga ataupun bawa mudarat ke neraka. Jadi kita nak fikir sebelum kita buat dah. Semasa Hadrat Rabi' rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, anak perempuannya menangis-nangis. Rabi' tak silap saya, tahu dah, takut anak murid Imam Syafi'i. Tahu ataupun orang lain. Kita rasa itulah. Beliau berkata, anakku, tidak patut kamu menangis. Katakanlah hari ini hari kegembiraanku sebab ayahku akan mendapat segala-galanya pada hari ini. Gitulah maksudnya masuk syurga. Boleh nikmat. Dia yakin. Dia yakin. Ketika Hadrat Makhul rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, beliau mulai ketawa. Nak mati ketawa pula dah. Ada orang berkata, sesuaikah masa ini untuk ketawa lagi? Beliau berkata, mengapakah aku tidak akan ketawa sedangkan sudah hampir tiba masanya untuk berpisah daripada apa yang telah aku sentiasa takut dan menemui zat yang maha suci yang telah aku menaruh segala harapan terhadapnya. Dia macam gembira pula nak mati, jumpa dengan Tuhan. Pada ketika Hadrat Hasan Ibn Sinan rahmatullah alaih dalam keadaan nazak, beliau telah ditanya oleh salah seorang, apakah tuan merasai sakit sangat? Sakit kuat ke tak ni? Nak mati ni. Nazak ni. Beliau menjawab, memang ada kesakitan, tetapi orang beriman bagaimana boleh mempedulikan kesakitan itu? Sedangkan dia sangat-sangat gairah untuk menemui Allah Ta'ala. Kegembiraannya tetap mengatasi kesakitannya. Apabila Hadrat Ibn Idris rahmatullah alaih, Ibn Idris hendak meninggal dunia, anak perempuannya menangis. Beliau berkata, anakku, janganlah menangis. Aku telah mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4,000 kali. Hasan Ibn Hayy rahmatullah alaih berkata, pada malam yang mana abangku Hadrat Ali rahmatullah alaih meninggal dunia, beliau telah memanggil aku dan meminta air. Aku dalam keadaan bersolat. Setelah selesai solat, aku membawa air untuknya. Beliau berkata, aku sudah minum. Aku bertanya, bagaimana tuan dapat minum sedangkan rumah ini tiada siapa selain dari tuan dan saya? Katanya, baru sekejap tadi Hadrat Jibril AS memberi aku minum dan katanya, kamu dan adik kamu adalah dari kalangan mereka yang telah dikurniakan Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak. Adik-beradik dia kuat iman ibadah laka. Ini merupakan isyarat kepada sepotong Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-Nabi, orang-orang siddiqin, orang yang syahid dan orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi temarakan kepada orang yang taat. Surah An-Nisa ayat 69. Hadrat Abdullah bin Musa rahmatullah alaih berkata, semasa Hadrat Ali bin Salih rahmatullah alaih meninggal dunia, aku sedang berada dalam perjalanan. Yang ni Ibn Musa tu lah, Abdullah Ibn Musa dah. Dia nak jumpa Ali bin Salih lah.
Setelah kembali aku pergi untuk takziah kepada adiknya Hadrat Hasan bin Saleh rahmatullah alaih. Adik dia Hasan dah. Abang nama Abdullah bin Musa dah. Pok lain kali nak. Adik-beradik pok lain lah. Semasa ke sana aku tidak dapat menahan tangisanku. Beliau berkata, sebelum menangis dengarlah kaifiah. Cara-cara ketika beliau meninggal dunia dah. Nak nangis. Dengarlah cerita dia. Mati gua dah. Adik dia rakyat dah. Sungguh seronok. Lebih sungguh seronok. Ketika kesakitan nazak bila meminta air kepadaku. Aku membawa air untuknya. Tapi dia berkata dia sudah minum. Aku pun heran lalu bertanya kepadanya. Siapa yang telah berminum? Beliau berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersama satu sah malaikat datang dengan memberinya minum air. Aku bimbang beliau bercakap dalam keadaan ghaflah. Tidak sedar dirinya. Bila itu aku bertanya bagaimana bentuk sah malaikat itu. Beliau menjawab hanya ianya tersusun dari atas ke bawah. Beliau menunjukkan bentuk sah itu dengan meletakkan sebelah tangannya atas sebelah tangan yang lain. Gitu je. Wallahu a'lam. Nah. Alam itulah hak ni kata ya qazah ke apa dah. Tapi gitulah kita anggap pun mungkinlah alam zahir lah. Alam misal je dah. Dan benda tu alam ghaib. Untuk orang yang nak pergi pada alam barzakh lah. Bukan setiap orang gitu kan. Ketika Hadrat Abu Bakar Ibn Ayyash rahmatullah alaih hendak meninggal dunia, adik perempuannya menangis. Abu Bakar Ibn Ayyash lah. Beliau berkata, adikku janganlah menangis. Aku telah mengkhatamkan Al-Quran di penjuru rumah ini sebanyak 12,000 kali. Jujur tu 12,000 kali ya khatam dah. Jadi orang khatam setiap hari ni Quran. Mustahil tak mustahil. Kalau baca cepat tu yalah. Kadar kelajuan sangat tinggi lah. Baca biasa kita boleh 30 minit hingga 40 minit dah. 30 minit lah cepat dah kita dah. Tapi orang cepat lagi boleh sampai 15 minit sejuzuk. Dalam masa 1 jam dia boleh 4 juzuk ni. 4 juzuk dalam masa 15 jam dia boleh 4 darab 15 dah. 30 juzuk dah. 4 juzuk. Jadi 4 darab berapa Jadi 30 juzuk tu jadi tak sampai 10 jam lah dah. 8 jam gitu dah. Boleh dah. Jadi sehari tu boleh 2 kali khatam dah. Apa dah. Tapi tak buat kerja buat dah. Nak baca Quran saja dah. Tapi kita ni tak je dengar lah baca laju tu. Tapi saya je dengar orang Bangladesh ke apa dah. Hafiz Quran dia baca laju dah. Kita tak faham, tak berbuti dah. Baca Quran ke apa dah. Tu baru dah lah bagi kita dah. Allah A'lam boleh dah tak boleh baca Quran kita dah. Apa-apa kita boleh baca biar tertib dah. Amr bin Ubaid rahmatullah alaihi berkata, Hadrat Abu Shu'aib Saleh bin Ibn Ziyad rahmatullah alaihi sakit. Ketika aku pergi menziarahinya, jadi Amr bin Ubaid ni ziarah Abu Shu'aib Saleh bin Ziyad. Beliau dalam keadaan nazak lah, nak mati nak. Beliau berkata kepadaku, aku memberi berita gembira kepadamu. Aku sedang melihat salah seorang yang ganjil. Aku bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia menjawab, akulah malakul maut. Malaikat maut. Jumpa dia. Aku berkata kepadanya, tolong berkelakuan lembuhlah terhadap aku. Beliau menjawab, macam itulah aku diperintahkan. Ya gitu, sebelum matilah. Anak lelaki Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih berkata dah. Jadi anak pada Imam Ahmad ni kata dah. Semasa bapakku hampir meninggal dunia, aku duduk berhampirannya, duduk dekat dia lah. Aku sediakan kain untuk mengikat rahangnya. Setelah rohnya keluar lah, tutup kan. Macam cepat kita tengok orang mati kan. Dia akan tutup. Tak buka mulut lah. Jadi beliau jatuh pengsan. Aku menyangka beliau sudah meninggal dunia. Tetapi beliau menjadi sedar kembali dan berkata, belum lagi. Berkali-kali beliau jatuh pengsan. Dan setelah sedar kembali berkata, belum lagi. Bila kali ketiga beliau berkata demikian, aku bertanya, apakah maksud kata-kata ayah itu? Belum lagi tu masuk ke apa dah? Beliau menjawab, anakku, kamu tidak nampak syaitan yang terkutuk itu berdiri di sampingku dah. Dengan perasaan amat marah dan kecewa, dia sedang mengunyah jarinya sambil berkata, Ahmad, kamu terlepas dari ikut. Itulah sebabnya aku menjawab, belum lagi. Jadi belum terlepas lagi dari tipu daya syaitan sehingga rohku keluar dengan iman. Cerita anak Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita pasal ayah dia lah. Semasa Hadrat Adam bin Abi Iyas rahmatullah alaih, Adam bin Abi Iyas hendak meninggal dunia, beliau berbaring dengan diselimuti sehelai cadar dah. Ni cadar, kain selimut gitulah, dan membaca Al-Quran. Setelah mengkhatamkan Al-Quran, beliau berkata, aku meminta belas kasihan kepadamu ya Allah. Demi cintaku terhadapmu, aku meminta supaya ketika ini aku diperlakukan dengan lemah lembut.
Aku hanya menaruh harapan kepadamu untuk masalahku hari ini. Kepadamu, ya Allah lah. Setelah itu beliau mengucapkan la ilaha illallah dan rohnya terbang. Sebut la ilaha illallah, rohnya terbang. Ketika Maslamah bin Abdullah rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, ketika beliau menangis. Beliau menangis. Telah ditanya sebabnya, beliau berkata, aku menangis bukan kerana takut mati. Aku telah menyertai jihad sebanyak 30 kalinya. Tetapi tidak bernasib baik untuk mati syahid. 30 kali. Hari ini aku mati di atas tempat tidur seperti perempuan. Kesedihan inilah yang menyebabkan aku menangis. Itulah cerita dia. Tak pisah lagi cerita. Biasa dengar cerita halas lah dah. Kena bunuh. Lepas tu taruh dia jadi la ilaha illallah. Tu banyak cerita tak tahu mana lah. So, bukan satu kemuliaan. Darah tulis la ilaha illallah. Tu satu kehinaan dah. La ilaha illallah tu mulia. Darah ni hina kotor dah. Tiba-tiba darah jadi la ilaha illallah. Tu tak kena dah. Satu perkara yang tidak sesuai dengan kemuliaan la ilaha illallah ni. Jadi kehinaan perlu tulis dengan darah. Sihir-sihir tulis dengan darah ni. Jadi benda tu tidak tak molek lah tanda cerita betul ke tanda kebaikan ataupun benda tu pertama rekod cerita lah dah. Jadi benda tu banyak cerita-cerita tentang tasawuf batiniyah ni yang mati kena bunuh kepada pemerintah. Lepas tu duk cerita buat cerita mati darah jadi la ilaha illallah macam-macam cerita dah. Benda tak tahu mana dah. Tak ada sanak pun cerita dah. Suatu ketika Hadrat Iyas bin Qatadah Absyami rahmatullah alaih melihat dalam cermin. Rambutnya telah menjadi putih. Beliau berkata, setelah rambut menjadi putih, tidak patut aku ada apa-apa urusan lain, melainkan urusan akhirat saja dah. Jadi tua dah lah. Baik cakap akhirat saja dah. Iyas bin Qatadah Absyami, nama Tok Guru ni. Sebab waktu meninggal dunia sudah hampir. Selepas itu beliau mula kuat bermujahadah. Kau kuat, dia tua ni kau kuat beramal ibadah lah dah. Pada suatu hari Jumaat, setelah selesai solat, beliau keluar dari masjid. Dan melihat ke arah langit, beliau berkata, kedatanganmu adalah amat mubarak. Sudah lama aku menanti-nanti kedatanganmu. Mati kali tak? Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, sedang aku mati, bawalah mayatku ke Malhub. Jadi nama satu tempat dan kebumikannya di situ. Selepas itu rohnya terbang dan jasadnya terjatuh. Pakai mati lalu dah. Beliau Ibrahim bin Hani rahmatullah alaih yang merupakan anak murid Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih hampir meninggal dunia. Anak murid Imam Ahmad bin Hanbal nama dia Ibrahim bin Hani. Nak meninggal dia nak. Ibrahim bin Hani nah. Beliau bertanya kepada anaknya Ishaq. Anak Ibrahim bin Hani lah namanya Ishaq. Apakah matahari sudah terbenam? Maghrib dekah. Maghrib dekah. Ishaq menjawab, belum lagi. Tetapi dalam sakit setelah ini, puasa fardu pun dibenarkan untuk berbuka dah. Kalau sakit setahun tu, hak wajib pun boleh buka. Hak sunat sama telah lah dah. Ayah dia ni, Ibrahim bin Hani ni, dia tanya, tak buka puasa lagi, nak tunggu buka puasa lah. Ayah sedang berpuasa nafil saja, puasa sunat saja. Silalah ayah buka, kata anak dia dah. Beliau berkata, anakku tunggu sekejap. Selepas itu mungkin beliau melihat suatu pemandangan dari ghaib dan berkata, untuk perkara beginilah manusia patut mengamalkan amalan baik secara berterusan. Dia kata gitulah dah. Ini merupakan sepatutnya ayat Al-Quran dalam surah As-Saffat, Ain ke-6. Inna hadha lahuwal fawzul azim. Limithli hadha falya'malil 'amilun. Di mana Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya ialah kejayaan yang besar dan untuk perkara beginilah orang yang beramal patut terus beramal. Surah As-Saffat ayat 60 hingga 61. Selepas itu rohnya pun melayang. Pakai gitu dia tak ada buka puasa, mati dalam keadaan berpuasa lah. Anak murid kepada Imam Ahmad itu Ibrahim bin Hani. Hak mati tu meninggal. Satu ketika Hadrat Abu Hakim Hayri rahmatullah alaih sedang menulis sambil duduk dah. Abu Hakim. Nulis sambil duduk dah. Tiba-tiba beliau berhenti menulis. Tiba-tiba dia berhenti menulis dah. Meletakkan pena dari tangannya dan berkata, jika inilah mati namanya, maka demi Allah sangatlah baik kematian ini. Setelah berkata demikian, beliau pun meninggal dunia. Dan nulis mata berhenti, bukan mati dah. Semasa Abu Aifa dah, Batu Ifa bin Aqil rahmatullah alaih, Ibn Aqil lah, hendak meninggal dunia, ahli rumahnya mula menangis. Beliau berkata, sejak 50 tahun aku mengelakkan diri daripadanya. Berapa lamakah patut berbuat demikian? Elak mati ungkapannya. Kamu sekalian lepaskanlah aku hendak menyambut kedatangannya pada hari ini. Nak sambut mati dia.
Pada pagi hari Isnin, Hadrat Imam Ghazali rahmatullah alaih yang merupakan pengarang kitab Ihya'ul Ulum atau Ihya' Ulumuddin lah. Imam Ghazali ni cerita Imam Ghazali yang termasyhur telah mengambil wuduk dan bersolat subuh. Lepas ambil semaya, lepas semaya subuh. Sebab itu beliau menyuruh supayakan kafannya bawa ready kain kafan lalu lah. Dia tak mati lagi, so ready. Beliau mencium kain kafan itu lalu meletakkan di atas matanya sambil berkata, dengan amat sukacita aku pergi menghadap Raja yang Maha Agung. Selepas itu beliau berbaring sambil menghadap kiblat dan meninggal dunia. Ready awal-awal. Dia tahu dah nak mati dah. Seolah-olah dia tahu dah. Tanda mati je lah bagi dia lah. Ibnul Jauzi rahmatullah alaih berkata bahawa apabila tuan gurunya Hadrat Abu Bakar bin Habib rahmatullah alaih. Tuan guru pada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni tok guru besar lah. Dia Asy'ariyah tapi yang menentang tasawuf batin lah. Tasawuf hak pelik-pelik ni memang kuat menentang dah. Bahkan yang kritik Imam Ghazali kuat dah. Dia kitab Minhajul Qasid dia buat dah. Lepas tu apabila tuan gurunya Hadrat Abu Bakar, cerita ni hak mati tok guru dia Abu Bakar bin Habib rahmatullah hendak meninggal dunia, anak-anak muridnya meminta supaya beliau memberi wasiat yang terakhir untuk mereka. Nak mati lala tu anak murid minta tu guru beri nasihat lah dah. Beliau berkata, aku berwasiat 3 perkara. Pertama, takut akan Allah. Yang kedua, muraqabahnya bertafakur dalam keadaan sunyi. Muhasabah diri, tafakur, muraqabah, bertafakur dalam keadaan sunyi. Yang ketiga, takut akan apa yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu mati. Nah, kena ready, takut mati dah. 61 tahun sedang berlalu, tapi seolah-olah aku belum melihat dunia ini. Yang ini begitu cepat berlalu dan berakhir masanya. 61 tahun umur dia kali tak? Dan selepas itu beliau berkata kepada salah seorang yang duduk di sebelahnya, tengok sedikit sama ada peluh sudah keluar di atas dahiku atau tidak. Tengok peluh di atas dahi. Dia berkata sudah keluar dan mereka katalah tak. Beliau berkata syukurlah kepada Allah, ini menandakan mati dengan iman seperti dinyatakan dalam sebuah hadis mati peluh. Ada riwayat lah kata gitulah. Abdul Waqid Abdul Awwal rahmatullah alaih yang merupakan anak murid kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih. Abdul Waqid ni bukan Imam Bukhari tapi anak murid kepada Imam Bukhari. Hampir mati. Perkataan yang terakhir diucapkannya ialah qala jalaita qami ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat ini terdapat di ayat yang kedua dalam surah Yasin dan terjemahannya seperti berikut. Dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta jadikannya daku dari orang yang dimuliakan. Surah Yasin ayat 26 hingga 27. Muhammad bin Hamid rahmatullah alaih berkata bahawa beliau berada dekat Hadrat Imam Ahmad bin Khudruwiyah rahmatullah alaih. Ketika beliau hampir meninggal dunia. Jadi hak mati tu Ahmad bin Khudruwiyah. Kesakitan azab sudah pun bermula ke atasnya. Umurnya ketika itu ialah 95 tahun. Panjang umur lah dia ni. Salah seorang telah bertanya tentang satu masalah syar'ah kepadanya. Dekat mati lala tu ada lagi orang tanya dia tentang hukum syar'ah ni. Maka air pun mulai mengalir dari matanya. Beliau berkata, wahai anakku, sejak 95 tahun aku menanti-nanti pembukaan satu pintu. Pada masa ini pintu tersebut hendak dibuka. Aku dikuasai oleh kebimbangan sama ada ianya buka dengan kebahagiaan bagiku ataupun dengan kecelakaannya. Manalah ada kesempatan untuk menjawab persoalanmu dah. Sementara itu piutang-piutangnya pun berkumpul di situ dah. Okey. Abu hutang dia dah. Setelah mereka mendengar beliau dalam keadaan nazak, semua hutangnya berjumlah 700 dinar Ashrafi. Beliau berkata, ya Allah, Engkau telah mensyariatkan jaminan hutang piutang supaya piutang-piutang bertenang sebelum hak mereka akan ditunaikan. Ketika ini engkau memanggil ketenangan jiwa mereka, yang selama ini mereka bertenang sebab aku masih hidup. Kini aku akan pergi ya. Jadi bayarlah hutangku. Sebelum beliau dapat habiskan doa itu, ada orang yang telah mengetuk pintu rumahnya sambil berkata, di mana piutang-piutang Ahmad? Siapa dia orang yang beri hutang kepada Ahmad ni? Dia menunaikan kesemua hutangnya dan roh Ahmad Imam Ahmad rahmatullah alaih pun melayang dah. Jadi dibayar dulu sebelum dia meninggal dah. Jadi dia doa dekat nak mati dia, doa supaya Allah tolong bayarlah. Dia Allah hantarlah seorang tu yang tolong bayar ke dia. Tiba-tiba ada mari dah. Ketika salah seorang warak hendak meninggal dunia, beliau menyuruh khadamnya supaya dia mengikat kedua-dua tangannya dan meletakkan wajahnya ke atas bumi, di atas bumi. Ketika beliau berkata masa sudah tiba untuk berangkat, aku tidak bersih dari dosa dan tiada apa-apa alasan yang boleh aku kemukakan lagi. Tiada juga mana-mana kuasa yang aku boleh meminta tolong. Kepada engkau sajalah yang aku menyerah diri.
Sambil berkata demikian, beliau mengeluarkan satu jeritan dan meninggal dunia. Kedengaran satu suara dari alam ghaib, hamba ini telah merendahkan dirinya terhadap tuannya, dan tuannya pun sudah memakbulkannya, mengampunkan dosanya lah. Salah seorang berkata, salah seorang fakir sedang mengalami penderitaan nazak sambil terseduh-sedana. Orang fakir ni nak mati dah. Wajahnya ditutupi oleh lalat-lalat yang banyak nak. Melihat keadaannya, aku merasa kesian. Aku mula menghalau lalat itu dari wajahnya sambil duduk di sebelahnya. Dia membuka matanya dan berkata, sejak bertahun-tahun aku mencari peluang yang khas untuk bermunajat dengan Tuhanku. Tetapi dalam usaha yang sepanjang hayatku, aku gagal mendapatkan peluang itu. Kini apabila sudah dapat, kamu datang untuk masuk campur. Pergilah, buatlah kerja kamu. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu. Tak tahu dah. Dia marah pula, dia lalak dah. Dekat nazak dah. Abu Bakar Raqi rahmatullah alaih berkata bahawa beliau berada dekat hadrat Abu Bakar Zaqqaq rahmatullah alaih. Selepas salat subuh, ketika itu beliau sedang berdoa, ya Allah, sampai bilakah engkau biarkan aku di dunia ini? Sebelum masuk waktu salat zuhur, beliau meninggal dunia. Hadrat Makhul Syami rahmatullah alaih sedang sakit tenat. Salah seorang pergi menziarahinya lalu berkata, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada Tuan. Beliau berkata, sekali-kali tidak, pergilah kepada zat yang maha suci yang daripadanya aku mengharap kebaikan. Mengharap kebaikan saja adalah lebih baik dari bersama mereka yang dari keburukannya aku sedikit pun tidak berasa tenang dah. Jadi gitulah dia suka beri Allah berbanding duduk dengan manusia yang sampai dia tak tenang dah. Hadrat Abu Ali Ruzbari rahmatullah alaih berkata, salah seorang fakir, orang miskin, kau gapo orang tasawuf tak ada fakir dia, telah datang kepadaku pada hari raya. Keadaannya orang miskin keadaannya susah, pakaiannya pun sangat buruk. Dia berkata, apakah di sini boleh didapati sedikit ruang yang suci bersih di mana salah seorang fakir miskin boleh mati? Aku menyangka dia bercakap sia-sia lah, sahaja disebabkan kekurangan otak dah. Gila kau gapo gitulah, anggap orang dah. Aku pun menjawab secara tidak begitu mempedulikannya, masuklah ke dalam. Selepas itu berbaringlah di mana saja kamu suka dan mati dah. Kecek gitu, relax, lambat. Dia masuk mengambil wuduk dan bersalat beberapa rakaat. Selepas dia berbaring dan matilah dia. Aku memandikannya, menghapaninya dan mengembumikannya. Ketika aku meletakkan mayatnya dalam lubang kubur, aku terfikir lebih baik aku buka mukanya dan letak di atas tanah supaya melihat keadaannya hina dina Allah Ta'ala berbelas kasihan terhadapnya. Apabila aku buka kafan dari wajahnya, dia membuka matanya. Aku bertanya, apa ini tuanku? Setelah mati pun hidup? Beliau menjawab, aku hidup. Kesemua orang mencintai Allah tetap hidup. Esok pada hari pengadilan, aku akan membantu kamu dengan keistimewaannya Allah Ta'ala telah kurniakan padaku. Dia kata begitu tak tahulah cerita yang betul ke tak. Kalau hidup, kena tak boleh lah tanya kubur, kena buat tubik tak. Dosa pula dia lah. Tu kira ada hasar, hukum fiqah ni lah. Kena buat tubik lah. Mana boleh lagi tak tanya tak. Kalau hidup dalam barzah, bukanlah alam zahir tu dah. Gitu, tak boleh tanya dah. Dia kena bicara, mana hidup ni kecek saja, ngoyak lah. Kalau dia senyak sore, dosa dia tak. Ali bin Sal Asbahani rahmatullah alaih berkata, apakah kamu sekalian menyangka aku pun akan mati? Secara seperti orang lain mati. Sakit nazak diziarahi orang dan beratus-ratus lagi urusan lain. Tidak, aku akan mati secara begini saja. Iaitu aku akan dipanggil, hai Ali, serta-merta aku akan menyahut dan pergi saja. Maka itulah telah terjadi satu ketika beliau dalam satu perjalanan. Tiba-tiba beliau berkata, labbaik, aku hadir. Dan teruslah meninggal dunia dah. Mudah lagi tak sibuk nak orang dah. Hadrat Abu Hasan Muzani rahmatullah alaih berkata, aku berada dekat Abu Yaqub Nahjuri rahmatullah alaih semasa beliau hendak meninggal dunia. Ketika nazaknya aku mentalkinkan la ilaha illallah. Beliau melihat kepadaku terbersenyum sambil berkata, engkau talkinkan kepadaku demi kemuliaan zat yang tidak sekali-kali akan mati di antara dia dan aku hanya tirai kebesarannya dan kemuliaannya saja. Setelah berkata demikian, beliau meninggal dunia. Kalau kita sangka baik gitu nah. Keadaan hasad itu so, sebutlah ilaha illallah nah. Kita sangka baiklah. Mungkin dia ni orang yang telah biasa dengan zikir la ilaha illallah, jadi biasa dia tak perlu sebutlah dekat mati, wallahu a'lam. Muzani rahmatullah alaih berkata sambil memegang jangkuknya nah. Orang malang seperti aku mentalkinkan wali Allah. Dia kata begitu pula dah. Betapa malunya semasa membicarakan tentang peristiwa ini bila menangis. Tak payah dia, tak payah menangis. Talkin lah dia nak mengucap tu. Ikut dia lah. Kalau dia tidak mestinya wajib mengucap. Kalau dia tanda buruk tak mengucap. Tapi sekarang asalnya memang orang boleh mengucap la ilaha illallah terakhir. Kalimah la ilaha illallah janji syurga.
Orang dia tak sempat mengucapkan la ilaha illallah dekat nak mati dia. Bukan maksudnya jamin neraka tu. Mungkin tak sempat tu dia masih kuat iman dia nak. Gitulah keadaan dia lah. Abu Husain Maliki rahmatullah alaih berkata bahawa beliau bersama Hadrat Khair Nurbaf rahmatullah alaih selama berapa tahun dah. 8 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, aku akan mati pada hari Khamis ketika maghrib dan akan dikebumikan pada hari Jumaat. Jangan lupa, dia pesan ke anak murid dia dah. Tapi aku telah lupa pula dah nak. Pada hari Jumaat, waktu subuh, salah seorang telah memberitahu kepadaku bahawa beliau sudah meninggal dunia. Aku cepat pergi dan untuk menyertai solat jenazahnya. Di tengah jalan aku berjumpa orang yang datang dari jemaah rumahnya dan berkata bahawa beliau akan dikebumikan selepas Jumaat. Tapi aku telah sampai ke rumahnya dan bertanya kaifiatnya ketika beliau meninggal dunia. Salah seorang yang hadir ketika beliau meninggal dunia berkata bahawa semalam pada waktu hampir maghrib beliau telah pengsan. Selepas dia kembali, beliau melihat ke arah penjuru rumah dan berkata, tunggu sekejap, kamu telah diperintahkan untuk satu kerja. Dan aku pun diperintahkan untuk satu kerja. Kerja yang kamu diperintahkan mencabut ruhku tidak akan lupus. Tapi kerja aku diperintahkan waktunya akan lupus jika tidak dikerjakan sekarang juga. Semaya kali dah. Lepas itu beliau meminta air, memperbaharui wuduk, menunaikan salat maghrib dan tutup matanya sambil berbaring dengan menghulurkan kaki lalu meninggal dunia dah. Dia semaya maghrib lepas tu meninggal dah. Ada orang yang telah bermimpinya lalu bertanya, apa khabar? Dijawabnya, jangan bertanya lagi, aku sudah terlepas dari duniamu yang berbau busuk itu dah. Agak mimpi dia dah. Hadrat Abu Sa'id Khazaz rahmatullahi alaihi berkata, suatu ketika semasa aku di Makkah Mukarramah sedang keluar melalui bab Bani Syaibah lah. Pintu Bani Syaibah lah di Mekah lah. Masjid Mekah tu ada pintu-pintu kan. Ini pintu Bani Syaibah lah. Di luar pintu itu aku melihat salah seorang yang sangat tampan berbaring dalam keadaan sudah matinya. Apabila aku melihat keadaannya kepadanya dengan lebih teliti, dia melihat kepadaku lalu bersenyum. Kemudian berkata, Abu Sa'id, tidakkah kamu sedia maklum bahawa ahli cintanya, ahli cinta Allah ni merupakan kasih Allah tidak mati. Cuma mereka berpindah dari satu alam ke satu alam yang lain. Itulah tak mati tapi tak perlulah kecek. Tu jadi hidup pula lah. Jadi hidup lah. Semasa Hadrat Zunun Misri rahmatullah alaih meninggal dunia, salah seorang telah meminta nasihatnya. Beliau menjawab, aku sangat sibuk dalam kekaguman demi kekaguman dengan limpah rahim dan kurnia Allah SWT. Janganlah mengganggu aku. Hadrat Abu Usman rahmatullah alaih berkata bahawa ketika Hadrat Abu Hafs rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, ada orang meminta supaya beliau memberi sedikit nasihat. Beliau menjawab, aku tiada kekuatan untuk bercakap. Selepas itu, apabila kelihatan diperolehinya sedikit tenaga, maka aku meminta. Kini Tuhan boleh memberi sedikit nasihat, aku akan sampai kepada mereka sekalian. Beliau berkata, tunduklah kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesesalan dan perasaan rendah diri atas kekurangan diri. Inilah nasihat yang terakhir dah. Tunduk kepada Allah, penuh sesal dan rendah diri atas kekurangan diri. Ini penting. Nasihatnya ringkas, padat dah. Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih berkata, apabila Hadrat Sarj Saqti rahmatullah alaih hampir meninggal dunia, dalam keadaan nazak aku duduk di sebelahnya dekat kepalanya. Aku telah meletakkan mukaku di atas wadahnya dah. Air sedang mengalir dari mataku sehingga air mataku tumpah di atas wajahnya. Beliau bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, khadam tuanku Junaid. Beliau berkata, marhaban. Sangatlah baik kamu datang kemari. Aku minta, tolong berikanlah sesuatu nasihat yang akhir. Beliau berkata, selamatkanlah dirimu dari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan dosa. Jangan dibiarkan dirimu terpisah dari Allah Ta'ala disebabkan pergaulan dari orang yang selainnya. Dari selain Allah. Hadrat Habib Ajmi rahmatullah alaih yang merupakan seorang sufi yang masyhur. Apabila hampir meninggal dunia, beliau kelihatan sangat-sangat takut dan bimbang. Salah seorang berkata, seorang warak seperti tuan dalam keadaan yang begitu takut dan bimbang adalah sesuatu yang luar biasa. Kami tidak pernah lihat tuan dalam keadaan sebegini. Dekat mati nampak takut. Beliau mencap perjalanan ini sangatlah jauh. Bekalan pun tidaklah memuaskan. Sebelum ini tidak pernah melihat jalan ini. Mesti menemui Tuhan tidak pernah menemuinya sebelum ini. Mesti melihat pemandangan-pemandangan yang dahsyat yang tidak pernah melihat sebelum ini. Aku akan ditinggalkan di bawah tanah sampai kiamat tanpa persahabatan. Aku mesti menghadap Allah Ta'ala untuk dihisap. Aku takut jika sekiranya aku disuruh, wahai Habib, kemukakanlah satu tasbih sahaja yang bersih dari pengaruh syaitan. Dalam umurmu 60 tahun, apakah aku dapat menjawabnya? No? Betul-betul ikhlas, betul-betul tanpa riak, tanpa lalai, tak payah dah. Inilah keadaan orang yang dalam sepanjang umurnya 60 tahun tiada kaitan dengan dunia, sibuk dengan amal akhirat.
Apakah akan berlaku pada kita yang senantiasa sibuk dengan dunia, bukan sahaja dalam dunia dah, tetapi dalam melakukan dosa pun sibuk, sentiasa asyik memujuk syaitan. Okay, syaitan pujuk kita, kita pujuk syaitan buat dosa dah. Waliyahzubillah dah. Ni cerita orang alim takut ketemu orang. Hadrat Abdul Jabbar rahmatullah alaih berkata, aku telah berkhidmat kepada Hadrat Fath bin Sakhrah rahmatullah alaih selama 30 tahun khidmat dia. Beliau tidak pernah melihat ke arah langit. Selepas itu, satu ketika beliau melihat ke arah langit lalu berkata, kini aku merasa kegairahan yang berlebihan untuk menemui engkau, ya Allah. Panggillah aku cepat-cepat. Selepas itu, dalam masa 1 minggu sahaja beliau pun meninggal dunia dia. Abu Sa'id Musalli rahmatullah alaih berkata, setelah mengerjakan salat Aidul Adha, hari raya Qurban, Hadrat Fath bin Sa'id rahmatullah alaih keluar dari padang solat dengan lambat dia. Keluar pada solat ni, pada musalla lah. Semaya di padang, semaya raya dulu dah. Semasa balik, beliau melihat asap keluar dari rumah-rumah kerana di semua rumah sedang memasak daging korban lah. Beliau mula menangis sambil berkata, ya Allah, semua orang sedang memperolehi penghampiran-Mu dengan korban. Adakah baiknya jika sekiranya aku dapat mengetahui apakah yang patut aku korban kerana-Mu, wahai kekasihku? Setelah berkata demikian, beliau pun jatuh pengsan. Aku merenjiskan air ke atas mukanya. Bila lambat sedar dari pengsannya. Setelah sedar, beliau bangun dan mula berjalan. Apabila sampai di lorong-lorong bandar itu, beliau sekali lagi angkat mukanya ke arah langit lalu berkata, wahai kekasihku, Engkau sedia maklum betapa lama aku dalam kepiluan dan kesedihan kerana terpisah dari Engkau. Aku berjalan-jalan di lorong-lorong ini pun diketahui olehmu, wahai kekasihku, sampai bilakah Engkau hendak menahan aku di sini? Setelah berkata demikian, beliau sekali lagi jatuh pengsan. Aku merenjiskan air dan beliau pun sedar semula. Kemudian dalam beberapa hari sahaja, beliau pun meninggal dunia. Muhammad bin Qasim rahmatullah alaih berkata, 4 hari sebelum meninggal dunia, mursyidku Hadrat Aslam Tusi rahmatullah alaih telah berkata kepadaku, mari aku hendak memberi satu berita gembira kepadamu. Betapa besar ihsan Allah Ta'ala ke atas sahabatmu, yakni aku, yang mana waktu kematianku sudah hampir. Kurniaan Allah lagi ialah aku tidak memiliki walaupun satu dirham yang perlu dihisapnya. Diberi hisapnya. Maksud tak ada singabuk kan kata-kata dah. Harta nak hisap kan dah. Kini tutuplah pintu rumah ini dan jangan benarkan siapa masuk atau berjumpa dengan aku sehinggalah aku mati nak. Ketahuilah aku tidak memiliki apa-apa yang perlu dibahagikan sebagai miras, kecuali cadar selimut ni nak. Kain selimut ini, cadar ni ke apa ni? Selimut juga ni nak. Dan kain selimut ini dan kau cadar lembek. Tahulah. Dan cari air untuk mengambil wuduk. Dan kitab-kitabku, itulah ada dah harta dia. Dalam uncak ini ada 30 dirham, bukannya kepunyaanku tapi kepunyaan anakku. Dia telah diberi oleh salah seorang warisnya. Tiada sesuatu yang lebih halal bagiku dari perkara ini. Sebab baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, kamu dan harta kamu adalah milik bapa kamu dah. Oleh kerana itu adalah harta anakku, mengikut hadis suci ini adalah halal bagiku dah. Daripadanya belilah kain kapan untukku sekadar yang menutupi auratku saja dah. Jangan dibeli kain melebihinya. Jadi dia hanya mencukupi untuk tutup aurat saja dah. Kain selimut ini serta cadar ini juga dijadikan kain kapan juga dah. Jadi 3 helai kain untuk kapan akan menjadi sempurna, iaitu cadar, kain selimut dan kain untuk menutupi aurat. Dan ketiga-tiga jenis kain ini selimutilah aku. Cari air untuk wuduk ini berilah kepada mana-mana fakir yang bersolat supaya ia boleh gunakan untuk mengambil wuduk. Setelah berwasiat demikian pada hari keempat, beliau pun meninggal dunia. Abu Abdul Khaliq rahmatullah alaih berkata, aku berada dekat Hadrat Yusuf bin Husain rahmatullah alaih. Ketika beliau dalam keadaan nazak, beliau berkata, wahai Allah, aku telah menasihati manusia untuk kebaikan secara zahir. Tetapi secara batin aku tidak bersih dari kepalsuan dengan nafsuku deh. Royak kau orang mudah dah kau dah nasihat orang, tapi kita batin kita ni hak jung ngajar pun tak tahu setara mana dah. Ampunilah kezalimanku terhadap nafsuku dah. Ini minta ampun dosa lah. Dengan berkat nasihat aku yang telah aku berikan kepada hamba-Mu dia. Berkat nasihat zahir itu, batin kita hak busuk bangan jahat ni, minta Allah ampunkan dosa dah. Sambil berkata demikian, beliau pun meninggal dunia rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ittihad sadatul muttaqin. Berapa bahagia mereka yang telah mati dalam keadaan sebegini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepadaku yang berdosa ini. Tok Guru tu pun rasa berdosa. Kita ni lagi jauh lagi banyak dosa dah. Dia banyak jasa pada umat ni Tok Guru ni. Kita ni tak ada apa jasa daripada umat ni. Tak apalah ya Allah Ta'ala apa dah. Dia kata ni, gitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepadaku yang berdosa ini sebahagian dari keberkatan mereka dah. Dia maha penyayang, tidak apa-apa yang mustahil bagi kurniaan Allah Ta'ala. Setakat itu sajalah. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.